falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dan hadis yang berikutnya qala haddatsana Ibnu al-Muqri wa Mahmud ibn Adam qala haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Ubaidillah bin Abdullah annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul ji'tu ana wal fadlu yawma Arafah wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa nahnu ala atanin famararna ala ba'd as-saff fanazalna anha wa taraknaha tarta' falam yaqul lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an zada Mahmudun fadakhalna fi as-salah. Qala haddatsana Abdullah bin Hashim qala haddatsani Yahya ya'ni Ibn Sa'id an Hisham qala haddatsani abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblati 'ala al-firash fa idza arada an yutira ayqadhani fa awtartu. Ini adalah 3 hadis terakhir daripada bab Al-Qiblah yang dibincangkan oleh Imam Ibn Jarud. Kita akan coba untuk membincangkan sebagian daripada kandungan hadis-hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis Muhammad bin Yahya Az-Zuhri qal fima qara'tu ala Abdullah bin Nafi'. Beliau menceritakan hadis ini diterima menerusi qiraah, bacaan ke atas Abdullah bin Nafi'. Wa haddatsani Mutarrif, dan juga diterima hadis ini daripada guru beliau yang lain yaitu Mutarrif secara tahdits sama'. Nah, penting untuk kalimat yang disebutkan oleh Muhammad bin Yahya ni wa fi ma qara'tu ala Abdullah bin Nafi', walaupun nampak macam beza dia hanya qiraah saja, akan tapi apabila beliau menyebutkan wa fi ma qara'tu ala Nafi', menunjukkan telitinya Muhammad bin Yahya apabila beliau meriwayatkan hadis yang diterima daripada Abdullah bin Nafi' ini. Itu karena Abdullah bin Nafi' beliau adalah Abu Muhammad Al-Madani As-Sa'iq. Beliau terkenal ada masalah daripada hafalan dia, akan tetapi buku dia sahih. Buku dia sahih. Jadi ada masalah dalam hafalan, akan tetapi buku dia sahih. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lam yakun sahib hadis. Dia bukan ahli hadis sangat. Abu Hatim berkata laisa bil hafiz wa kitabuhu asah, kata Abu Hatim. Dia bukan hafiz, akan tetapi kitab dia sahih. Dan dari sini kita nampak bagaimana telitinya Muhammad bin Yahya apabila dia mengatakan qara'tu ala Abdullah bin Nafi', menunjukkan bahawa periwayatan ini adalah periwayatan jelas daripada kitab, ya kan? Jelas daripada kitab. Dan kitab, periwayatan kitab tak ada isu apabila diriwayatkan daripada Abdullah bin Nafi' ini. Dan Abdullah bin Nafi', Ibn Sa'ad mengatakan kana qad lazima Malikan luzuman syadidan. Dia ni mulazamah Imam Malik, mulazamah sangat rapat sangat. Tak pernah lepas ke mana Malik pergi, dia akan ikut dan dia akan hadir selalu majlisnya. Tapi gitulah, dari segi aspek hafalan dia mungkin ada masalah, akan tapi dari segi dokumentasi buku disepakati lebih kuat. Dan pada masa yang sama, mungkin karena ada sedikit masalah daripada Abdullah bin Nafi', Muhammad bin Yahya mutaba'ah, dia qarin antara Abdullah bin Nafi' dengan satu orang lagi murid Malik yang lain, yaitu Mutarrif. Mutarrif adalah Mutarrif bin Abdullah bin Mutarrif bin Sulaiman bin Yasar. Jadi dia keturunan Sulaiman bin Yasar yang salah seorang fuqaha sab'ah, seorang ulama ahli Madinah yang sangat terkenal, dan dia juga pada masa yang sama adalah anak saudara Imam Malik. Sebab ibu Mutarrif adalah ukhtu Malik ibn Anas. Ukht Malik ibn Anas. Jadi dia anak saudara Imam Malik. Dan berbanding dengan Abdullah bin Nafi', berbanding Abdullah bin Nafi', Mutarrif bin Abdullah ni dia darjatnya lebih kuat sikit daripada hafalannya. Jadi dia saduq, dia lebih baik hafalannya dari berbanding Abdullah bin Nafi'.
Jadi kita boleh nampak bagaimana kalimat yang digunakan oleh Muhammad bin Yahya sebagai pakar ilal ni penting untuk kita analisis apabila dia menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang menjelaskan bentuk periwayatan yang dia gunakan. Nah, Mutarrif dan Abdullah bin Nafi' meriwayatkan daripada Malik bin Anas. Tak perlu kita bincangkan beliau siapa. Dan Malik meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, juga seorang ulama ahli Madinah yang muttafaq alaih, siqah. Dan Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada Abdurrahman ibnu Abi Sa'id. Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi anak Sayyidina Abdullah Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan daripada ayahnya sekarang ni. Dan Abdurrahman ada sedikit perbincangan daripada Ibn Sa'ad dalam Al-Tabaqat. Ibn Sa'ad mengatakan kana katsiral hadis. Dia banyak hadis. Walaysa huwa bisabt. Akan tapi dia tak kuat mana. Laisa huwa bisabt. Dia tak kuat sangatlah. Wa yastad'ifuna riwayatahu wa la yahtajjuna bihi. Ramai ulama ahli hadis yang melemahkan riwayatnya dan tidak berhujah dengannya. Tidak berhujah dengannya maksudnya dia bukan sampai kepada darjat hujah, dari segat hujah. Akan tapi tak bermasalah dalam hadis ni, kerana hadis ni ada banyak mutaba'at. Di selain Abdurrahman bin Abi Sa'id, hadis ni diriwayatkan oleh para perawi lain, antaranya daripada Abu Saleh As-Samman yang disepakati siqah hafiz daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, riwayat Abu Saleh ada dalam Sahih Bukhari, dan riwayat Abdurrahman bin Abi Sa'id ni selain riwayat terdapat dalam Ibnu Jarud, juga ada dalam Sahih Muslim. Dan kita boleh nampak bahawa Imam Sahih Muslim bawakan hadis ni kerana disokong oleh riwayat Abu Saleh yang disepakati kesahihannya. Jadi walaupun ada isu sikit berkenaan dengan Abdurrahman bin Abi Sa'id, tapi dia tidak menjejaskan kesahihan hadis ni karena ada faktor-faktor luaran lain. Maksudnya ada mutaba'ah yang membuktikan bahawa periwayatan beliau dalam hadis ni adalah tepat dan sahih. Itu secara ringkas perbincangan berkenaan dengan sanad. Nah, kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan matan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang kamu tengah salat, maka jangan biarkan seseorang manusia, seorang ahadan maksudnya ahad tentulah digunakan untuk manusia kan. Jangan biarkan satu orang pun manusia berjalan di depannya. Sebenarnya kalau kita merujuk riwayat daripada Abu Saleh As-Samman dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini berkaitan dengan ada satu insiden berlaku antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan seorang laki-laki. Kemungkinan Imam Hajar sebutnya Walid. Walid ni terkenal dia agak bermasalah sikit. Nah, Abu Sa'id tengah solat, lalu di depan Abu Sa'id ada sutra, tiba-tiba Walid berlalu di depan Abu Sa'id, antara Abu Sa'id dengan sutrahnya. Abu Sa'id tolak dia. Apabila ditolak, Walid kemudian degil, dia nak masuk juga, akhirnya ditolak lagi lebih kuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Oleh kerana itu kemudian Walid mengadu kepada penguasa Madinah, sebab masa itu zaman Bani Umayyah, dan Marwan bin Hakam kemudian panggil Abu Sa'id, tanya kenapa, apa masalah engkau ni dengan Walid ni? Kenapa kasar sangat dengan Walid, istilah kita. Nah, Abu Sa'id kemudian explain bahawa itu adalah berdasarkan hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh As-Samman, Imam Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Idza kana ahadukum yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas." Sedangkan hadis riwayat Abdurrahman bin Abi Sa'id ni dia tak sebut ila syai'in yasturuhu minan nas, betul tak? Dia hanya sebutkan idza kana ahadukum yusalli. Kalau salah seorang kamu tengah solat, dia tak sebut solat menghadap sutrah. Akan tapi riwayat Abu Saleh As-Samman
menyebutkan sutrah ila syai'in yasturuhu minan nas. Dan riwayat Abu Saleh ini mentakyid riwayat riwayat Abdurrahman bin Abi Sa'id. Jadi bukan mutlak seperti mana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Sa'id, yaitu kalau kita tengah solat lalu orang berlalu. Tak, ada syaratnya. Kita tengah solat menghadap sutrah. Lalu orang berlalu, tolak dia. Betul tak? Tapi kalau kita solat tidak menghadap sutrah macam mana? Maka tak ada perintah untuk kita menolak orang yang berlalu di depan kita. Sebab sekali lagi hadis riwayat Abdurrahman ibn Abi Sa'id ini mutlak yang ditakyid atau ditaksis oleh riwayat lain yang juga daripada Abu Sa'id, akan tapi diriwayatkan oleh Abu Saleh As-Samman. Nah, ini tak ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, berikutnya adalah idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra mastata'a. Hendaklah dia tolak semampunya. Yadra, apa maksud tolak di sini? Yadra di sini. Dalam riwayat Abu Saleh As-Samman, lafaz yang dia gunakan adalah falyadfa'hu fi nahrihi. Falyadfa'hu fi nahrihi, yaitu tolak di dada bagian atasnya. Tolak di dada bagian atas. Nah, nampak macam kasar perintah ni. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi memahami bahawa tolak di sini bukan tolak kasar. Akan tapi beliau mengatakan ai bil isyarah wa latifil mana'. Maksudnya adalah, pertama, kalau orang berlalu depan kita, kita tolak dia dengan isyarat. Seolah-olah kita letak tangan dia agar dia tak berlalu. Atau isyarat-isyarat lain. Bil isyarah. Sebab, ini adalah bentuk yang pertama. Bil isyarah wa latifil mana'. Pertama, mesti lembut dulu. Jadi peringatan tak terus kasar. Tolak dengan kuat. Apalagi pukul, tak. Akan tapi, mesti dengan isyarah dan latifil mana'. Kita nampak mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak sedar kita tengah solat, betul tak? Mungkin dia tahu dan uzur-uzur yang lain. Justru mesti digunakan pendekatan yang lembut terlebih dahulu. Nah, fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia degil, maka nampak macam lafaz ni kasar sangat. Yuqatilhu, muqatalah, kita berasosiasi dengan kelahi, atau terjemahan yang lain qital bermakna bunuh, perang. Nah, nampak macam ekstremis sungguh hadis ni. Nanti memberi peluang untuk orang di luar Islam berpandangan bahawa Islam rude, kasar dan uncivilized. Sikit-sikit pukul bunuh. Akan tapi bagaimana kalau itu adalah pandangan kita apabila memahami hadis yang secara cetek saja. Akan tapi kalau kita merujuk kepada syarah, kalimat fal yuqatilhu, kata Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan wal muradu bil muqatalah ay daf'un asyaddu minad daf'il awal. Maksud muqatalah di sini adalah tolak lebih kuat sikit berbanding tolakan kita yang pertama. Maknanya tadi yang pertama bilutuf, lembut. Yang kedua ni kuat sikit. Itu adalah pandangan Imam Syafi'i. Itu juga pandangan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu la yalzamuhu an yuqatilahu bisilah. Para ulama sepakat, ijma', bahawa tak ada kewajipan kita untuk membunuh dia dengan senjata. Apalagi kita tengah solat di sini sekarang. Solat kita dalam solat kita hanya dibenarkan gerakan sikit saja. Bukan gerakan yang kuat, bukan gerakan yang banyak. Justru kalimat muqatalah di sini tak boleh dipahami secara zahir dia. Tidak boleh dipahami secara lafaz zahir, makna zahir dia, akan tapi ditafsirkan sebagai tolakan yang tidak melibatkan gerakan yang banyak dan tidak melibatkan gerakan yang kuat, tapi
darjat dia lebih kuat sikit berbanding tolakan yang pertama. Kalau yang pertama kita isyarat saja, kalau dia degil juga kita tolak sikit dengan lebih kuat sikit, bukan kita terus pukul dia, bergulat dengan dia. Nah, itu adalah membatalkan solat. Ini pandangan para ulama apabila menafsirkan hadis ini. Perlunya kita menganalisis kandungan hadis agar nampak hakikat sebenar daripada kalimat tersebut. Nah, kalimat fa innama huwa syaitan ini mengisyaratkan menjadi qarinah bahawa kalimat muqatalah di sini bukan pembunuhan. Muqatalah di sini bukan pukulan atau perkelahian. Kenapa? Ini adalah pandangan Imam Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan fa innama huwa syaitan, isyarat bahawa muqatalah bukan mudarabah atau bunuh dengan silah. Kenapa? Sebab syaitan boleh berlalu diusir dengan kalimat a'udzubillah minasyaitonirrajim, ta'awuz. Ya tak? Jadi syaitan boleh diusir dengan kalimat dengan aktiviti atau pekerjaan gerakan kita yang ringan, gerakan kita yang tidak banyak, yang tidak perlu untuk merusak solat kita. Nah, justru kalimat syaitan ini menunjukkan bahawa muqatalah di sini bukanlah gerakan yang banyak atau gerakan yang kuat, yang ekstrim, akan tapi menunjukkan kepada kalimat muqatalah ini adalah gerakan yang sikit dan tidak ekstrim. Akan tapi cukup gerakan yang menolak saja, tapi tolakan yang lebih kuat daripada tolakan yang pertama. Ini istinbat yang bagus daripada Imam Ibn Battal, menunjukkan bahawa beliau memiliki pandangan yang dakik dan teliti dalam memahami hadis Nabi SAW. Nah, ini soalan kita adalah perintah untuk menolak ni apa hukumnya? Adakah dia wajib ataukah dia sunat? Menurut Imam Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi, la a'lamu ahadan minal fuqaha qala biwujubi hadha ad-daf'. Tak ada satu orang pun fuqaha yang saya nampak, kata Imam Nawawi, yang saya tak tahu satu orang pun fuqaha yang berpandangan wajib menolak ni. Bal sarraha ashabuna bi annahu mandub. Bahkan kebanyakan ulama kami menunjukkan explicitly mengatakan bahawa perbuatan ini adalah mandub saja, sunat saja, bukan satu kewajiban. Nah, apa kata Imam Ibn Hajar? Apabila menukil ucapan Imam Nawawi ini, Imam Ibn Hajar mengatakan waqad sarraha biwujubihi ahlu zahir. Imam Nawawi katakan seolah-olah tak ada faqih yang mengatakan dia wajib, kan? Tapi ada, kata Imam Ibn Hajar, yang secara eksplisit mengatakan bahawa menolak ni hukumnya adalah wajib. Siapa dia? Mereka adalah fuqaha ahlu zahir, fuqaha zahiriyah. Lalu kata Imam Ibn Hajar, faka'anna syekh lam yuraji' kalamahum. Faka'anna syekh lam yuraji' kalamahum fi. Rasanya Imam Nawawi tidak merujuk, tidak mengetahui pandangan ahlu zahir dalam perkara ini, atau lam ya'tadda bi khilafihim, atau beliau tidak mengambil kira khilaf ahlu zahir. Jadi ada dua kemungkinan kenapa Imam Nawawi mengatakan seolah-olah ijma' para ulama bahawa menolak ni hukumnya adalah sunat. Sekejap tuan-tuan, Petri saya habis pula. Okey. Nah, tadi kita berhenti sekejap kenaan dengan pandangan, masih berkenaan dengan pandangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi berpandangan bahawa seolah-olah ijma' para ulama bahawa hukum menolak orang yang berlalu depan solat ni tidak wajib, hukum menolak tersebut adalah sunat. Bahkan tak ada fuqaha
yang mengatakan dia wajib, akan tapi Imam Ibn Hajar mengkritik pandangan tersebut dengan mengatakan ada yang mengatakan dia wajib, iaitu Ahlul Zahir. Dan kenapa Imam Nawawi tidak melihat tidak seolah-olah tidak seolah-olah mengatakan dia ijma, padahal ada ahli zahir yang mengatakan dia wajib? Kata Ibn Hajar, mungkin Imam Nawawi tidak mengetahui pandangan mereka, atau Imam Nawawi tidak mengambil kira pandangan mereka. Mana satu yang lebih yang lebih dekat dalam perkara ini? Pada pandangan saya, wallahu a'lam, Imam Nawawi bukan tak tahu pandangan ahli zahir berkenaan perkara ini. Akan tapi Imam Nawawi memang tak ambil kira pandangan ahli zahir dalam perkara ini. Maksudnya, apabila berlaku seolah-olah ijma' bahawa perkara ini adalah tidak wajib, sunat saja, tiba-tiba Zahiriyah mengatakan tak, dia wajib. Nah, dalam perkara ini, Zahiriyah tidak diambil kira oleh Imam An-Nawawi. Dan perbincangan berkenaan dengan sama ada khilaf Zahiriyah mu'tabar atau tak mu'tabar dalam perbahasan fiqh adalah cukup panjang, tuan-tuan. Dan kebanyakan fuqaha Syafi'iyah memang punya pandangan macam tu. Dan kalau kita rujuk pandangan Imamul Haramain, pandangan siapa lagi, Al-Isfirayini, Ibn Salah, dan termasuk Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau seringkali apabila berbincang berkenaan dengan Zahiriyah ni, beliau melihat kalau telah berlaku ijma' dalam satu perkara, fuqaha mengatakan macam ni, tiba-tiba ada pandangan Zahiriyah macam Daud Al-Zahiri, kemudian Ibn Hazm berpandangan yang lain, tetap ijma' tersebut kekal berlaku. Tidak boleh kita katakan gugur ijma' karena khilaf Zahiriyah, Daud Zahiri dan Ibn Hazm dan lain sebagainya. Dan inilah pandangan yang nampak lebih dekat. Dan Ibn Hajar pun jelas nampak macam mengisyaratkan perkara tersebut apabila beliau mengatakan faka'anna syekh lam yuraji' kalamahum fi au lam ya'tadda bi khilafihim, atau tidak mengambil kira khilaf mereka. Dan kalau tuan-tuan nak tahu berkenaan dengan Zahiriyah ni dia ambil kira atau tak ambil kira, tentulah tuan-tuan kita letak pandangan mereka berkenaan dengan berkenaan dengan fiqh ni. Kalau mereka mengajukan satu pandangan dan pandangan tersebut disokong oleh atau selari dengan pandangan fuqaha yang lain, tak ada isu. Yang menjadi isu adalah apabila semua fuqaha dah sepakat dalam satu perkara, tiba-tiba mereka membawakan satu pandangan perkara tersebut. Nah, ini adakah berlaku ijma' atau tak berlaku ijma'? Kebanyakan ulama, aksarul fuqaha mengatakan telah berlaku ijma'. Lalu khilaf Zahiriyah macam mana? Jangan ambil kira. Dia tak dikira sebagai faqih dalam perkara ini. Sebab Zahiriyah menafikan satu asas yang paling penting di dalam fiqh Islam, iaitu qiyas. Dan ramai fuqaha kita mengatakan tak, orang yang menafikan qiyas la yu'tadu minal fuqaha. Orang menafikan qiyas, tak menerima qiyas, sama ada qiyas jali atau qiyas khafi, maka tak diambil kira sebagai fuqaha. That's why apabila mereka membawakan pandangan yang bertentangan dengan ijma', menyalahi kebanyakan pandangan ulama', maka tetap ijma' telah berlaku dan pandangan tersebut tak diambil kira sama sekali. Dan anda ingat ada satu perbincangan di Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala apabila berkenaan dengan mazhab-mazhab ni. Adakah mazhab fiqh dalam sunnah hanya 4 saja ataupun 5? Beliau berpandangan mazhab fiqh dalam sunnah itu 5. Dan salah satunya adalah yang terakhir adalah fiqh Zahiriyah ni, fiqh Zahiriyah. Lalu beliau bawakan pandangan ulama berkenaan dengan adakah fiqh Zahiri ni boleh diambil kira atau tak ambil kira, dengan membawakan banyak pandangan para ulama. Tapi pandangan beliau yang yang beliau pilih rasanya adalah dikira sebagai pandangan ulama. Okey, itu berkenaan dengan hadis yang pertama. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Yang berikutnya.
قال الإمام ابن جارود قال حدثنا ابن المقري ومحمود ابن آدم. Ibn al-Muqri adalah Muhammad bin Abdullah bin Muqri al-Makki. Kita berkali-kali sebutkan sebelum ni seorang imam hafiz di ahli Makkah. Dan Mahmud ibn Adam adalah al-Marwazi. Dan dua-duanya imam saduq, saduq dalam hadis. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah. Sebab Ibn al-Muqri dan Mahmud bin Adam masyhur meriwayatkan daripada Sufyan ibn Uyainah dan tidak meriwayatkan daripada Sufyan As-Sawri. Lagipun di sini Sufyan meriwayatkan daripada Zuhri, dan Zuhri Sufyan bin Uyainah yang lebih rapat dengan Zuhri, periwayatan daripada Zuhri. Qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, juga imam siqah min fuqaha as-sab'ah, annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul ji'tu ana wal fadlu yawma Arafah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata Ibn Abbas, saya datang, saya dan Fadl adalah abang dia. Fadl bin Abbas adalah abang daripada Abdullah bin Abbas, dia lebih tua daripada Ibn Abbas. Nah, dia bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku di Haji Wada' apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan manasik haji, dan waktu itu berlaku solat berjamaah. Lalu Ibn Abbas yang masih kecil, dia belum lagi balik. Dalam hadis yang lain dikatakan waqad nahaztul ihtilam, saya dah hampir balik pada masa itu. Nah, ji'tu ana wal fadlu yauma Arafah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kami, saya dan Fadl datang pada hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah salat. Nah, kalimat yauma Arafah ni tuan-tuan ada sikit masalah. Hadis ni diriwayatkan oleh murid-murid Zuhri yang lain, yaitu Imam Malik, Yunus bin Yazid al-Aili dan lain-lain, menyebutkan bukan hari Arafah, bukan berlaku peristiwa ini di Arafah, tetapi berlaku peristiwa ini di Mina. Peristiwa ini di Mina, bukan di Arafah. Nah, Imam Ibn Hajar mengatakan ucapan Ibn Uyainah yang meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri dengan menyebutkan Arafah syaz. Dalam Fathul Bari beliau mengatakan syaz. Nah, yang betul adalah riwayat Mina tersebut, sebab itulah riwayat murid-murid Zuhri yang lebih banyak dan lebih kuat lagi daripada Sufyan. Nah, tapi Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan yahtamilu zalika ala annahuma qadiyatan. Mungkin, kata Imam Nawawi, ini berlaku dua kali insiden. Yang pertama berlaku di Mina, yang di Arafah, yang kedua berlaku di Mina. Jadi Imam Nawawi tidak terus mengatakan Sufyan silap saja. Dia agak membuka peluang untuk mengatakan untuk menjamak, tidak terus mentarjih salah satu. Tapi kata Imam Ibn Hajar, al-aslu adamu ta'addud wala siyama ma'a ittihadi makhrajil hadis. Asal sebuah cerita, sebuah riwayat adalah berlaku satu kali. Terutamanya adalah apabila makhraj hadis sama, iaitu Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas, Zuhri an Ubaidillah an Abbas. Nah, lalu berbincang tentang satu insiden, satu peristiwa, satu kisah. Maka asalnya adalah peristiwa itu mesti kita tafsirkan sebagai peristiwa yang satu, bukan dua, tiga peristiwa. Sebab makhraj dia sama, iaitu Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas. Kalau makhraj dia lain, mungkinlah dia refer kepada kisah yang lain. Misalkan ini hadis riwayat Ibn Abbas, yang lain riwayat Ibn Umar, yang lain riwayat Abu Hurairah, mungkinlah kita boleh mengatakan ta'addud kisah. Akan tapi ini berkaitan dengan satu orang, makhraj, perawi, dan berbincang tentang satu insiden, maka secara asalnya adalah kita kena tafsirkan dia sebagai satu kisah saja, berlaku satu kali saja. Dan kalau berlaku bersatu kali, maka salah satunya mesti silap dan salah satunya mesti benar apabila berlaku khilaf dalam perkara ini. Dan itu adalah pandangan menurut saya, pandangan yang paling
yang lebih kuat lah dalam perkara ini. Kenapa kita takut sangat mengatakan bahawa Sufyan silaf hanya karena beliau siqah, dan dalam perbincangan rijal kita selalu mengatakan apabila kita mengatakan si fulan siqah bukan bermakna dia tak pernah salah. Siqah maknanya adalah dia salah tapi salahnya lebih sedikit berbanding yang benarnya. Jadi ini mungkin termasuk salah satu periwayatan daripada Sufyan yang kebetulan silap. Nah, apabila kita merujuk kepada apa lagi? Kenapa Imam Nawawi mengatakan mungkin ta'addud kisah? Sebab dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Jadi seolah-olah kita tak bimbang untuk mengatakan riwayat Muslim silap, betul tak? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada kitab Sahih Muslim, Imam Muslim sendiri nampak macam menunjukkan bahawa riwayat Sufyan ni silap. Mengapa? Sebab beliau menyusun, ditengok daripada susunan Sahih Muslim ni. Hadis yang pertama beliau bawakanlah hadis riwayat Imam Malik yang menunjukkan Bimina. Kemudian hadis kedua dia bawakan riwayat Yunus juga menyebutkan Mina. Lalu baru dibawakan hadis riwayat Sufyan, dia menyebutkan Arafah. Selepas tu dia bawa hadis riwayat Ma'mar yang tak sebutkan Mina atau Arafah. Nah, jadi Ma'mar yang neutral dalam perkara ni. Nah, susunan ni memberikan isyarat jelas bahawa yang betul adalah Mina. Sebab itulah riwayat Malik. Malik kalau meriwayatkan daripada Zuhri, tak ada orang yang lebih siqah daripada Malik. Apalagi riwayat Malik kemudian disokong oleh Yunus, juga orang yang paling rapat dengan Zuhri, juga menyebutkan Mina. Baru selepas tu Sufyan mengatakan Arafah. Nampak betul bahawa susunan tu menunjukkan bahawa Imam Muslim mentaklil riwayat Sufyan. Justru tak ada isu, justru tak boleh kita mengatakan Imam Muslim mensahihkan riwayat Sufyan, sehingga kita kena jamak antara Arafah dengan Mina tersebut. Nah, ini apa namanya, perkara yang sering kali kita sebutkan dalam dalam perjumpaan kita kali ini di hari Sabtu ni, iaitu susunan memainkan peranan penting dalam Sahih Muslim ni. Dan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim terkadang bukan untuk disahihkan oleh Muslim, akan tapi adalah untuk menunjukkan illah yang terkandung di dalamnya. Okey, hadis riwayat, kita kembali kepada matan hadis ni. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa nahnu ala atan. Kami, iaitu saya dan Fadl, naik di atas atan. Atan adalah himar, adalah satu keldai. Nah, famararna ala ba'dis saf. Kami lalu berjalan melintasi sesetengah saf, barisan. Maknanya dia jalan di tengah-tengah barisan untuk melintasi barisan. Nah, ini yang jadi perbincangan kita berkenaan dengan sutrah atau kiblah ni. Imam Sayyidina Ibn Abbas menunjukkan bahawa dia berjalan di atas saf. Lalu falam yakul lana Nabi SAW syai'an. Tak ada yang menyalahkan dia pun. Maknanya perkara tersebut tidak salah. Maksudnya perkara tersebut tidak disalahkan oleh Nabi dan tidak disalahkan oleh para sahabat. Bermakna boleh seseorang berjalan di tengah-tengah saf, melintasi saf. Dan ini menunjukkan bahawa larangan yang tadi kita sebutkan dalam Ibn Abbas, iaitu seseorang kalau tengah solat, jangan biarkan orang lain berjalan di depan dia, kalau perlu tolak dia dan lain sebagainya. Itu hanya berlaku bukan bagi makmum, akan tetapi berlaku kepada imam dan munfarid. Betul tak? Kalau berlaku kepada imam, ya imam kena tolak orang tu yang berjalan di antara dia dengan sutrah. Atau kalau berlaku dengan orang tengah solat seorang diri, ya berlaku seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu tolak orang yang berjalan antara dia dengan sutrah. Tapi kalau makmum, tengok Ibn Abbas menunjukkan bahawa dia berjalan di tengah-tengah makmum, di tengah-tengah barisan makmum. Tak ada orang yang tegur dia, tak ada orang larang dia. Falam yakul lana Nabi SAW syai'an. Tak ada orang yang mengingkari perkara tersebut. Dan adamul inkar yadullu ala alal jawaz. Ya, adamul inkar yadullu alal jawaz. Maknanya boleh perkara tersebut, tidak dilarang. Ya, ini adalah pandangan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid. Beliau mengatakan hadis Ibn Abbas haza yakhussu hadis Abi Sa'id Al-Khudri
idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa inna dzalika makhsusun bil imam wal munfarid. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi bukan mutlak untuk semua orang, akan tapi khusus untuk imam dan munfarid sahaja. Fa ammal ma'mum fala yadurruhu man marra baina yadayhi li hadis Ibnu Abbas hadza qal wa hadza kulluhu la khilafa fihi bainal ulama. Dan perkara ini tak ada khilaf daripada para ulama. Jadi kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan meletak tajuk Sutratul Ma'mum, Sutratul Imam, Sutratul Ma'mum. Atau Sutratul Ma'mum, Sutratul Imamihi. Maknanya sutrah imam dah cukup. Makmum dah tak perlu lagi buat sutrah. Atau makmum hukum hakam sutrah seperti yang mesti menolak dan lain sebagainya itu tidak berlaku kepada makmum apabila imam sudah ada dan imam telah menggunakan sutrah tersebut. Itu hukum pertama yang kita keluarkan daripada hadis ini. Hukum yang kedua kita keluarkan adalah Ibnu Abbas datang dengan himar. Lalu berlalu melintas sesetengah saf orang tengah salat. Adakah himar tersebut membatalkan solat orang yang tengah solat? Ya, sebab ada beberapa hadis yang mengatakan bahawa kalau orang tengah solat kemudian ada himar di depan, maka dia dapat memutuskan solat. Betul tak? Itu adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud daripada Abu Zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'us salata idza lam yakun baina yadayhi qida akhiratur rahl." Al-himar wal kalbul aswad wal mar'ah. Jadi yaqta'us salah, ramai yang memahami yaqta'us salah maknanya membatalkan solat. Apabila seorang solat, iaitu ada himar, kalbul aswad dan mar'ah dan perempuan. Nah, ini termasuk dalam perbincangan tersebut. Hadis Ibnu Abbas menafikan pandangan riwayat daripada Abu Zar. Riwayat Abu Zar riwayat sahih. Hadis riwayat Ibnu Abbas pun sahih. Macam mana kita boleh menjamak atau memperlakukan dua perkara tersebut? Menurut ramai para ulama, antaranya Imam Khattabi, hadis Ibnu Abbas adalah menasakh hadis Abu Zar. Maknanya hadis Abu Zar berlaku awal, hadis Ibnu Abbas berlaku kemudian. Sebab Ibnu Abbas ni berlaku di mana? Di Haji Wada'. Kita tahu sendiri Haji Wada' adalah antara momen-momen terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila berlaku di Haji Wada', orang tengah solat lalu depan dia himar, tetap je solat dia tak batal, bermakna hadis ni menasah hadis daripada Abu Zar yang seolah-olah menunjukkan bahawa solat menghadap himar adalah membatalkan solat. Nah, hadis yang terakhir juga masih berkaitan dengan hadis Abu Zar. Qala haddatsana Abdullah bin Hashim, qala haddatsani Yahya yakni Ibn Sa'id an Hisham, qala haddatsani Abi an Aisyah. Abdullah bin Hashim kita dah sebutkan sebelum ini berkali-kali, beliau adalah At-Tusi Ar-Razakani, seorang imam hafiz. Beliau meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, imam jarh wa ta'dil yang tak perlu dibincangkan lagi kemasyhurannya, daripada Hisham bin Urwah, juga siqah, imam masyhur, daripada ayahnya Urwah daripada Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu kana yusalli minal lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah 'alal firash. Dan ini jelas menunjukkan bahawa Nabi solat menghadap seorang perempuan. Dan perempuan tu tengah tidur pula. Tengah tidur. Nah, fa iza arada an yutira aiqadhani fa autartu. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa harus solat menghadap ke seorang perempuan, berbeza dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Zar tadi. Ya kan, yaqta'us salat al-himar wal kalbul aswad wal mar'ah. Jadi hadis ini sama ada mentaksis ataupun hadis ini menasah. Lebih tepat adalah menasah hadis riwayat daripada Abu Zar. Itu yang pertama. Hadis ini yang kedua juga berkaitan dengan keharusan solat menghadap orang yang tengah tidur. Kenapa perlu disebutkan perkara ini? Sebab ada hadis daripada Ibn Abbas, riwayat daripada Abu Dawud yang mengatakan la tusallu khalfan naim
wal mutahaddisin. La tusallu khalfan naim wal mutahaddisin. Janganlah solat di belakang orang yang tengah tidur ataupun di belakang orang yang tengah bercakap-cakap. Jadi maknanya hadis Ibn Abbas ni jelas melarang orang tengah solat pada masa yang melarang orang solat di belakang orang berhadapan dengan orang yang tengah tidur. Tapi hadis Aisyah bertentangan dengan perkara itu. Nabi melakukan perkara tersebut. Nah, bagaimana kita mengulas perkara ini? Menurut ramai ulama, terutama Imam Al-Khattabi, hadis Abu Dawud ni lemah. Bahkan Abu Dawud sendiri mengatakan turuquhu kulluha wahiyah. Semua jalur-jalur sanad hadis ni sangat-sangat lemah. Wahyi itu sangat-sangat lemah. Dan oleh sebab tu maka dia tidak boleh jadikan hujah dalam apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, iaitu daripada Siti Aisyah. Dan hadis ni jelas membenarkan solat di belakang perempuan, berhadapan dengan perempuan, dan juga membenarkan, mengharuskan solat menghadap orang yang tengah tidur. Okay? Wallahu a'lam. Rasa cukup ulasan anda tentang perkara ini. Kita tengah nak dengar juga penjelasan daripada rakan-rakan sekalian yang ingin tambahkan atau lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, sila. Nak tanya soalan. Kalau macam makmum yang batal solat, jadi nak keluar daripada jemaah tu, macam hadis yang hadis daripada Ibnu Abbas yang lalu di hadapan jemaah tu, mana gunakan tak untuk makmum yang batal solat dan soft dan keluar daripada soft? Okey, maksudnya betul boleh atau tak boleh makmum tersebut keluar melintasi orang tengah solat, betul tak? Dan keluar dari masjid. Boleh ke tak boleh? Boleh. Memang tak masalah. Dan makmum yang tengah solat pun jangan orang lalu depan dia tolak pula. Aku tengah solat. Ini berlaku hanya untuk munfarid dan imam. Sedangkan makmum tidak diperintahkan untuk buat perkara tersebut. Tentu saja tuan-tuan, ini berlaku apabila tak ada jalan lain kan. Kalau ada jalan lain, janganlah buat perkara tersebut sebab dapat mengganggu paling kurang kekhusyuan, mengganggu taswis pikiran orang yang tengah solat ni, mengganggu perkara tersebut. Dan ini dilarang. Justru para ulama yang mengatakan kalimat yaqta'us shalah pun apabila mereka mengatakan tak batal solat sekalipun, tapi perkara itu tidak nafikan dapat merusak kekhusyuan atau konsentrasi orang yang tengah solat. Okey. Betul? Ya. Nak tanya Assalamualaikum, nak tanya satu soalan berkenaan dengan isu semasa sekarang ni. Kan ada perdebatan berkenaan dengan fatwa Ibn Taymiyah berkenaan dengan menjaharkan niat solat. Kemudian dalam fatwa tersebut menyatakan bahawa kalau dia masih lagi berdegil, maka bunuh dia. Oh ya. Ada setengah sahabat kita menyatakan bahawa tidaklah menjadi persoalan berkenaan dengan larangan dia berkenaan niat tersebut. Cuma yang menjadi isu adalah bunuh tersebut. Dan adakah bunuh yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyah tersebut merupakan bunuh betul ataupun apa yang kita bincangkan sebentar tadi, Sir? Ada sesiapa boleh bawakan anda fatwa Ibn Taymiyah tu? Anda tak tahu apa lafaz dia yang asal dia. Dr. Arif ada maklumat? Doktor, nanti tak kena ni anak komen. Okey, Ustaz Mursyid. Assalamualaikum. Ana pun tak tahu sangat, cuma ana follow jugalah. Cuma tak silap ana kalau kita nak dalam masalah ni, dia ada beza di antara perbahasan sebab dalam fatwa Ibn Taymiyah tu, sebab dia membahaskan tentang jahar. Maksudnya dia membahaskan tentang talafuz yang dilakukan oleh seorang makmum yang yusi ussalah, maksudnya yang boleh mengganggu solat orang lain lah, sebab didatangkan dalam fatwa lain bahawa Ibn Taymiyah juga dia menerima talafuz itu sebagai khilaf kalangan para ulama.
Jadi maksudnya anda dengar lah, tengok juga ada yang datangkan teks tu. Kalau lihat kepada teks fatwa Ibn Taymiyah tu lebih kepada dia membahas dan dia membezakan antara al-jahru bin niyah tu dengan isu talafuz. Dia tidak membahaskan isu talafuz bin niyah yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Yang kedua, fatwa dia tu lebih kepada bukan isu jahar saja, jahar dan juga beberapa pakej yang lain lah yang mengakibatkan mengganggu solat tu kan, pendirian-pendirian yang bersifat mengganggu maslahah ammah lah kalau kita lihat dari sudut fiqh. Begitulah kalau secara umumnya yang anda tengok perbahasan antara beberapa asatizah yang Lafaz yang dia guna bunuh tu, apa lafaz yang dia guna? macam mana Ustaz? Lafaz bunuh tu macam mana dia guna lafaz tu? Apa kalimat dia? Dia kata kutilah, tapi sebelum dia kata kutilah tu dia sudah menjawab soalan tentang kalau ada orang lelaki yang melakukan beberapa kesalahan lah. Jadi setelah dilakukan kesalahan, sebelum dia fatwa tersebut kutilah, dia sebut Sayuqtal. didirikan hujah dan minta taubat. Kemudian kalau kita dengar Ustaz Wadi, kalau anda tengok mata tu kutil sayuq. Allahuakbar. Okey. Anda belum baca fatwa tu, anda tak boleh komen, tak tahu pula. Pandangan Ustaz Mursyid bagus untuk kita telaah ni lebih dalam lagi. Ustaz Ashraf, nanti anda pending dulu ya, anda tak tahu apa jawapan soalan tu. Doktor, satu lagi soalan. Okey. Boleh tak kita kira sutra, sama ada sutra imam ataupun sutra seorang-seorang ni, kita kira dari sudut jarak di antara kita berdiri dan juga tempat kita sujud. Maksudnya di hujung sujud tu adalah sutra. Sama ada sutra tersebut adalah ma'ruf, kita tahu garisan saf tu, ataupun memang dia boleh menjadi sutra dengan sendirinya. Okey, bagian perbincangan berkenaan dengan sutra ni, kita sebutkan sebelum ni bahawa ramai para ulama mensyaratkan sutra mesti sesuatu yang tegak berdiri, dan dia paling kurang pun adalah 1/3 zira', paling kurang 1/3 zira' atau 2/3 zira' atau 1 zira'. Itu adalah perbincangan para ulama dalam keadaan ini. Nah, adapun benda yang kurang daripada 1 zira' tinggi dia atau 2/3 zira' tinggi dia, atau garis atau sejadah, maka adakah dia dikira sebagai sutrah atau tak? Kebanyakan ulama mengatakan dia tidak dikira sebagai sutrah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan fal yakhuttu khuttan. Bolehlah buat garis kalau tak jumpa benda yang tegak tu. Kan, tapi hadis tersebut muttarib, ramai dilemahkan oleh para ulama dan tidak diterima sebagai bentuk sutrah. Nah, bagi makmum dia tak perlulah letak sutrah tu. Kalau dia pakai sejadah, dia bukan dikira sebagai sutrah. Tapi imam dia disunatkan untuk letak sutrah, dan dia tak mestilah letak benda, tapi cukup menghadap dinding pun dikira sebagai sutrah juga. Itu perbincangan ni. Atau Mas santai lagi. Okey. Assalamualaikum doktor. Ya, salam. Saya soalan doktor. Dengar doktor? Ya, dengar. Soalan saya banyak kali tengok juga hadis berkenaan dengan Nabi selalu solat malam dan ketika itu Aisyah sedang tidur kan, baring kan. Soalan saya keadaan, sebab saya cuba nak faham hadis tu, Aisyah tidur betul-betul depan Nabi ke ataupun Nabi sujud tu dalam keadaan Aisyah mungkin di bawah Nabi ke, dan bagaimana? Maknanya dekat ke ataupun jauh ke, ataupun kedudukan dia, kalau doktor boleh jelaskan lagi daripada hadis-hadis yang berkenaan Nabi selalu solat malam dan Aisyah sedang tidur. Okey. Kalau kita tengok hadis-hadis yang bincang tentang perkara ini, kita akan nampak bahawa pertama, rumah Nabi sempit dan Nabi dengan Aisyah ni berada dalam satu hujrah.
Hujrah ni tuan-tuan jangan bayangkan dia macam rumah kita yang ada 3-4 bilik, bukan. Kan tapi sekedar satu bilik saja. Satu bilik dan sempit. Sehingga apabila berada dalam hujrah ni dia hanya Nabi sempat cukup untuk Nabi berdiri, solat, kemudian menghadap kiblat, dan kebetulan Aisyah ada depan Nabi. Dan dalam pelbagai riwayat, terdapat dalam riwayat Bukhari, setiap kali Nabi nak sujud, Nabi akan tepuk kaki dia, Siti Aisyah akan tarik sikit untuk Nabi sujud. Dan kalau Nabi dah angkat kepala, dia luncurkan semula kaki. Maknanya tempat itu sangat sempit sekali, dan kedekatan tu sangat rapat antara Nabi dengan Siti Aisyah, dan berlaku macam tu, menunjukkan bahawa tidak jauh. Kalau ada tempat yang lain, saya yakinlah Nabi akan pilih tempat lain lah. Kalau kita rumah kita ada 4 bilik, isteri kita duduk di satu bilik, tidur di situ, janganlah cari-cari pasal kita solat hadap dia macam tak ada kerja lain. Carilah tempat lain yang lebih kondusif untuk kita salat. Wallahu a'lam. Doktor. Ya. Ada soalan sikit. Boleh? Hadis Tak apa, sila. Sahih Muslim. Yang doktor kata tadi daripada hadis Imam Malik, kemudian Yunus, Sufyan dan Ma'ar. Imam Muslim dia susun hadis tersebut, memang dia nak menunjukkan adanya ilal pada tiap-tiap hadis yang ada dalam Muslim tersebut. Yang dia nak tunjukkan adalah illah di salah satu riwayat hadis tu, bukan semuanya. Dan biasa dalam kebiasaan Imam Muslim adalah apabila beliau nak tunjukkan illah, beliau akan bawakan dulu riwayat yang kuat dulu. Riwayat yang kuat tu biasanya akan disokong dengan riwayat yang kuat yang lain untuk tunjukkan bahawa perkara ni betul kuat, yang betul tu macam ni. Lalu selepas tu kalau dia bawa riwayat yang mukhalif, yang menyalahi riwayat yang kuat tu, kita agak dengan zon yang rajih bahawa Imam Muslim membawakan riwayat tu untuk bayan illah. Seperti mana yang berlaku dalam hadis ni. Apabila kita tengok hadis Muslim, hadis riwayat Sufyan dalam Sahih Muslim, kita akan nampak macam tu, susunan tu. Hadis Malik dulu, dan kita tahu siapa Malik. Kemudian hadis Yunus, kita tahu siapa Yunus, lafaz dia sama. Lalu kemudian kita nampak riwayat Sufyan, lafaz dia sikit beza. Lalu kita nampak ada ulasan Imam Muslim sikit tentang perkara ni. Walam yazkur syai'an atau lain sebagainya, maka kita boleh agaklah. Walaupun Imam Muslim dia taklah secara eksplisit sebut bahawa saya tengah mengilahkan perkara ni, akan tapi kita faham daripada isyarat bahawa beliau tengah membincangkan satu hadis. Bukan semua hadis, tapi membincangkan satu hadis. Dan hadis tersebut mengandung illah, dan illah tersebut sangat halus. Bukanlah bermakna bahawa karena ada illah dalam kalimat bi'arafah maka semua hadis ni lemah. Tak. Yang lemah adalah kalimat bi'arafah tu. Lafaz yang lain okey, sebab selari dengan riwayat murid-murid Zuhri yang lain. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih. Dah, sama. Ustaz, yang Ustaz Rashid. Kebenaran tak kala dengan himar tu kan dia, adakah itu maksudnya keadaan yang dibenarkan untuk lalu depan orang solat tu ialah kerana dia lalu depan makmum, ataupun disebabkan dia adalah izdiham suasana haram tu? Sebab sebahagian fatwa-fatwa baca bahagian inilah ulama-ulama di Arab Saudi ni mereka bawa isu izdiham tadi. Kalau kita tengok dari segi lafaz hadis, dia nampak macam tidaklah ada sebutan izdiham tu. Dan sebaliknya Sayyidina Ibn Abbas menunjukkan macam keharusan secara mutlak. Sebab dia mengatakan walam yunkir walam yakul lana Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, dan adamul inkar
bermakna ya dulu alal jawaz, betul tak? Adamul inkar ya dulu alal jawaz. Maknanya kalau perkara ni salah, Nabi takkan diam. Dan sahabat yang lain pun takkan diam. Mereka akan salahkan, tegur, betul tak? Tegur Ibn Abbas. Dan orang mungkin kata, jangan-jangan mereka tak tegur sebab Ibn Abbas masih kecil. Ibn Abbas jelaskan dalam hadis tu, waqad nahaztul ihtilam. Saya hampir balik. Kalau taklah kecil sangat, betul tak? Umur 5 tahun, 6 tahun, tapi hampir balik belasan tahun. Dan kalaupun mereka tak nak tegur Ibn Abbas yang masih kecil, Fadl yang bersama dia, Fadl bin Abbas lebih tua dan lebih balik dan sudah balik. Justru perkara ni secara mutlaknya menunjukkan bahawa perkara tersebut diharuskan secara jawaz, secara mutlak. Akan tapi tidak dinafikanlah apabila kita berbincang tentang perkara ni bahawa kemungkinan faktor izdiham pun ada juga, sebab kes ni berlaku di Mina, di mana ibadah berlaku perkumpulan ramai orang berlaku di situ kan. Di Mina orang tengah ibadah haji, tengah kumpul ramai di situ, izdiham pun adalah satu perkara yang mungkin diambil kira juga. Justru menurut ana lebih baik adalah jangan berlalu depan makmum kalau ada jalan yang lain, betul tak? Akan tapi kalau berlaku tak ada jalan lain, maka dibenarkan perkara tersebut. Dan orang yang berlalu tak berdosa, solat orang yang yang dilalui orang itu pun tetap tidak terganggu, tidak batal atau lain sebagainya. Wallah. Doktor. Yep. Ana ada soalan pasal ta'addud al-qissah. Apa yang faktor ataupun sebab yang membuatkan sebahagian ulama mengambil jalan macam Nawawi, dikatakan kisah ni ataupun beberapa hadis yang lain yang dia berlaku ta'addud qissah, berlaku dekat Arafah dengan berlaku dekat Mina. Kenapa diorang tak lihat bahawa makhraj ni adalah membuatkan dia qarinah menunjukkan bahawa kisah ni berlaku sekali je. Sebab anda baca juga pandangan Ibn Daqiq al-Ain. Dia katakan kalau kita katakan banyak sangat kita katakan ta'addud qissah, tunjukkan bahawa sahabat tu tak faham cerita tu. So kenapa kita boleh katakan kenapa certain ulama diorang still nampak bahawa walaupun makhraj satu tapi dia still ta'addud qissah. Kalau anda tengok dia dibina di atas pandangan yang berusaha untuk menjamak dahulu sebelum tarjih. Betul tak? Kita punya kaedah tu kaedah mutarid di mana-mana. Kalau ada khilaf dalam periwayatan, perkara pertama adalah jamak. Kalau tak boleh jamak, nasakh. Tak boleh nasakh, tarjih. Itu kan, itu kaedah SOP yang kena dibuat apabila kita menghadapi ikhtilaf riwayat atau ikhtilaf hadis. Dan ini yang kemudian membawa setengah para ulama kita untuk terbiasa mengamalkan kaedah tersebut. Jamak dulu setiap periwayatan. Jangan terus cepat-cepat menasah atau jangan cepat-cepat mentarjih. Nah, dalam perkara ini kita boleh nampak kecenderungan Imam Nawawi dalam perkara tersebut. Dalam syarah Sahih Muslim, anda tengok memang berkali-kali beliau buat perkara itu dan banyak sekali kita akan keluarkan case yang dijamak oleh Imam Nawawi, padahal kita boleh nampak bahwa mungkin tarjih di sini lebih sesuai, betul tak? Nah, mungkin itu adalah pendekatan yang sangat Syafi'iyah. Sedangkan pendekatan yang Hanafiyah mungkin dia lebih cepat untuk menasah atau cepat tahu. Dan terlalu cepat menasah pun memang bukanlah perkara yang terpuji. Tetap menurut pandangan, mengikut anda, pandangan yang paling kuat adalah memang mesti jamak dahulu sebelum kita beralih kepada solusi yang lain. Nah, akan tapi apabila kita menjamak, kita mesti ada satu aturan-aturan tertentu. Dan aturan tertentu adalah seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Kalau ittihad makhraj, janganlah kita takalluf jamak. Janganlah kita coba untuk menjamak perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anda nampak juga adalah haibah sahih Muslim tu. Betul tak? Haibah sahih Muslim. Sahih Muslim ni kita punya satu general conception bahawa sahih Muslim semua sahih. Jadi apa yang ada dalam sahih Muslim sedapat mungkin kita terima. Jangan terus kita hukum tarjih
atau kita hukum syaz kalau masih ada kemungkinan jamak. Betul tak? Ya, justru apabila dua-dua riwayat di Mina dan di Arafah ada dalam Sahih Muslim dan haibah Sahih Muslim pun kita tak berani cepat-cepat mengatakan syaz, tak berani mengatakan ini lemah dan lain sebagainya. Dan itu yang kemudian mendorong ramai para ulama untuk mengambil pendekatan jamak, dan salah satu bentuk jamak adalah mentafsirkan semua hadis ala annahu ta'addud qissah. Itu ada antara beberapa aspek lah yang kita kena ambil kira, dan perlu keberanian seperti Ibnu Hajar untuk mengatakan bahawa ini tak boleh dijamak nih. Ini tak boleh ditafsirkan ta'addud qissah nih. Tak ada jalan lain melainkan kita hukum juga syaz. Orang akan bertikai. Tapi dalam Sahih Muslim, apa jawapan dia? Macam yang kita sebutkan tadi, tartib Sahih Muslim pun menunjukkan bahawa dia ta'lil. Bukan seolah-olah ini Muslim sahihkan, dua-dua Imam Sahih Muslim sahihkan. Tak, yang berlaku adalah Imam Muslim sahihkan salah satu, bukan mensahihkan dua-dua perkara tersebut. Dan itu pun perlu perbincangan juga untuk orang yang tidak setuju dengan konsep tartib Sahih Muslim, dan ramai di antara mereka di luar sana yang masih tak setuju kan. Rakan-rakan Ustaz Saifullah di Madinah sana, di Mekah, yang dari kalangan Syekh Madkhali masih tak setuju dengan tartib Sahih Muslim ni. Betul tak? Itu pun perlu muqatalah lagi antara pandangan yang berpandangan dengan tartib Sahih Muslim, ada tartib illah, bayan illah, dengan yang tak. Dan itu berlaku panjang antara Syekh Madkhali dengan Syekh Malyabari, betul tak? Dan itu yang antara faktor-faktor yang boleh Anda sebutkan dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Lagi kah? Kalau tak ada, kita untuk minggu hadapan Anda, Ustaz Arif. Doktor, boleh ke nak tanya sikit berkaitan hadis yang nombor 69 tadi. Ahad yamurru baina yadayhi wa yad'uhu mastata' fa in yuqatihu fa innama huwa syaitan. Fa innama huwa syaitan itu menunjukkan mudhari' berjalan orang solat ini Allah SAW syaitan ke situ perbuatan tu. Tak jelas tadi Ustaz Arif apa maksudnya? Syaitan menunjukkan perbuatan tersebut orangnya besar, dan di situ berjalan lintasi orang adalah dosa. Minta maaf Ustaz Arif, sambung connection tak bagus pula. Kena tulis kan? Apa yang Anda dapat cuma fa'innama huwa syaitan. Adakah menunjukkan dosa besar macam tu Ustaz Arif? Betul. Mengikut pandangan para ulama di sini yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar, fa'innama huwa syaitan menunjukkan fa'innama huwa fi'lus syaitan allazi yuridu an yushawwis 'alal musalli. Jadi dia kaitkan antara syaitan dengan perbuatan syaitan. Jadi ini adalah bentuk satu majas lah, dalam satu bentuk majas. Asalnya syaitan adalah jin, akan tapi jin yang nakal. Manusia yang memiliki sifat syaitan boleh disebutkan sebagai syaitan juga. Bermakna macam kita kan, ada anak nakal sangat, syaitan syaitan dan sebagainya. Dia bukanlah mengatakan bahawa awak ni telah melakukan satu dosa besar, jarimah kabirah. Tak, awak ni punya satu sikit sifat yang terdapat dalam syaitan, which is nakal dan sebagainya. Dan dia bukan mengindikasikan satu dosa yang besar. Dan ada lagi yang Imam Ibnul Arabi, menarik Imam Ibnul Arabi sebutkan dalam perkara ni. Beliau mengatakan kullu fi'lin makruh nasabahu syara' ila syaitan li'annahu biwasitatihi. Setiap perkara yang buruk selalu disebut oleh syarak kita dengan kalimat syaitan.
Kenapa? Sebab asalnya adalah daripada syaitan. Maknanya manusia ni sifat nature asal dia adalah baik sebenarnya. Apabila dia buat jahat, maka jahat tu bukan daripada nature asal manusia. Mesti daripada external factor, which is syaitan. Betul tak? Nah, dan perkara tu bukan hanya berlaku kepada perbuatan nakal, seperti orang degil nak lalu juga depan solat, tak peduli dengan orang tengah solat, tak ada ihtiram orang tu solat, itu confirm daripada syaitan. Sebab nature manusia asalnya tak macam tu. Dan begitu juga dalam syarat juga lupa pun termasuk daripada syaitan. Betul tak? Dalam surah Al-Kahfi. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Maknanya kesalahan ni, lupa ni daripada syaitan. Surah Yusuf juga menyebutkan syaitan. Apabila beliau mengatakan ba'da an nazagas syaitanu baini wa baina ikhwati, betul tak? Ya, antara kita asalnya baik-baiklah adik-beradik ni, tapi kerana syaitan ikut campur, kita jadi bermusuhan. Maknanya nature manusia asalnya adalah baik, tapi apabila berlaku perkara yang buruk berlaku daripada mereka, asalnya daripada syaitan, dan syaitan tu yang kemudian ditashbih dengan manusia dalam perkara ni. Itu pahaman anda jugalah dalam perkara ni. Wallahu a'lam. Okey, untuk minggu hadapan mungkin kita ganti kelas kita ni ke hari Ahad pukul 7.30, dan hari Sabtu anda sudah mula untuk mengisi kelas master. Jadi berhalanganlah untuk kita maintain masa ni. Kalau ada masa yang lain, insyaAllah kita akan cari masa yang lain. Tapi untuk sementara ni, kita akan coba untuk ganti kepada hari Ahad pagi. Mudah-mudahan rakan-rakan sekalian boleh hadir. Dan juga kita boleh lanjutkan perbincangan yang bermanfaat ini, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kurangan sekali lagi. Dan sekarang sudah hampir pukul 9. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.